Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, para penonton yang dikasihi sekalian? InsyaAllah, mudah-mudahan hari ini kita berada dalam keadaan bahagia, dalam kemenisan iman serta kelazatan amal insyaAllah. Saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka pada hari ini anda bersama-sama dengan saya dalam slot kaunselor anda Didik TV KPM. Terima kasih kerana sudi menyokong kami selama ini. Baik tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bercerita tentang menuntut ilmu ni, subhanallah tabarakallah, kelebihan menuntut ilmu ni sangat banyak tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Sebab itu suka untuk saya ulang balik perkongsian saya, kan, biarlah apa-apa berlaku kita utamakan ilmu kita dulu. Bila kita sebut tentang menuntut ilmu ni, penting sangat ke? Penting sangat ke menuntut ilmu ni tuan-tuan dan puan? Ingat, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajipan bagi seluruh orang muslim, tak kiralah lelaki ataupun perempuan. Wajib menuntut ilmu tuan-tuan dan puan, murid-murid sekalian, kan? Jadi sebab itu bila Allah mewajibkan menuntut ilmu itu, pasti Allah bagi ganjaran yang sangat besar kepada orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Jadi adik-adik yang terpaksa berada di sekolah di saat rakan-rakan lain sedang berada di rumah yang sedang ayuk ke zamba, kan, anda kena ingat bahawa Allah telah memudahkan jalan anda untuk menuju ke syurga. Subhanallah tabarakallah. Malah murid-murid sekalian, kan, apabila kita menuntut ilmu ini banyak lagi kelebihannya. Berdasarkan hadis ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul dalam sebuah rumah di mana di antara rumah Allah membacakan kitab Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Tuan-tuan dan puan, walaupun kita belajar subjek selain daripada subjek agama, tetaplah Allah menurunkan ketenangan, kebahagiaan kepada kita. Diliputi ke atas mereka rahmat. Allah bagi rahmat juga tuan-tuan dan puan, murid-murid sekalian, dan dinaungi oleh para malaikat. Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisi. Maksudnya malaikat akan menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, adik-adik yang sudah pun mula bersemuka, jangan rasa iri hati dengan kawan-kawan yang berada di rumah. Ingatlah bahawa anda adalah merupakan golongan yang terpilih untuk dipermudahkan jalan menuju ke syurga. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, menuntut ilmu, kan, apabila kita bercerita tentang menuntut ilmu, dia berkait juga dengan perkara-perkara yang lain. Antaranya tuan-tuan dan puan ialah berkenaan dengan solat. Apabila kita sebut tentang solat, kita yakin dan pasti tuan-puan kita tahu solat ini hukumnya wajib. Maksud wajib tu apa? Maksud wajib tu apa? Wajib itu buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Suka tak suka, mahu tak mahu, apa sahaja yang berlaku, kita wajib buat, kena buat. Itulah maksudnya wajib. Tetapi murid-murid sekalian, tuan-tuan dan puan, selain daripada solat wajib, ada lagi aksesori lain yang boleh ditambah. Aksesori lain ini boleh menampal atas kekurangan kepada solat wajib yang telah kita lakukan. Ada banyak tuan-tuan dan puan, ada banyak. Bagaimana kita nak menjemput kebahagiaan dengan cara kita bersolat. Tuan-tuan dan puan,
Sebaik sahaja kita bangun daripada tidur. Setiap hari kita bangun tidur pukul berapa tuan-tuan dan puan? Kalau kita bangun tidur sebelum azan subuh berkumandang, subhanallah, tabarakallah, yakin dan percayalah bahawa Allah telah memilih kita untuk berbicara dengan kita pada waktu itu. Alangkah ruginya tuan-tuan dan puan. Saya tak cakap kepada tuan-tuan dan puan sahaja, adik-adik sekalian, saya cakap juga pada diri saya. Kadang-kadang pukul 5 pagi itu kita dah bangun dah, pergi ke tandas kan, buang air kecil, kemudian tidur balik tuan-tuan. Subhanallah, bagaimana kelalaian diri saya sendiri. Bukan saya kata tuan-tuan dan puan, tetapi diri saya sendiri tuan-tuan dan puan. Nampak tak bagaimana Allah menjagakan kita? Allah mengejut kita pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Sebab apa? Sebab Allah nak berbicara dengan kita. Allah nak bercakap dengan kita. Tuan-tuan dan puan, antara solat yang boleh kita buat pada waktu itu ialah solat tahajud, kan? Antara kelebihan solat tahajud yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Sembahyang tambahan tuan-tuan dan puan, macam saya sebut tadi, kita ada solat wajib, kemudian kita ada aksesori yang lain. Kalau kereta, kita boleh tampal aksesori lain untuk mencantikkan kereta kita. Kenapa solat kita tak boleh nak tampal dengan solat-solat sunat yang lain untuk mencantikkan solat kita? Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dikasihi sekalian, subhanallah, tabarakallah, bagaimana kelebihan yang disebut Allah SWT untuk solat tahajud ini. Tuan-tuan dan puan, ada satu hadis sahih mengatakan bahawa Allah SWT turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Kan? Hadis tersebut mengatakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kami akan turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga akhir malam. Allah berkata, sesiapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan kabulkan permintaannya. Subhanallah. Ini yang saya katakan tadi, Allah sebenarnya nak berbicara dengan kita, tuan-tuan dan puan. Allah nak bercakap dengan kita sebenarnya. Sampaikan, Allah sebut, siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan doa itu. Kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya pernah bercerita pada tuan-tuan dan puan sebelum ni, kalau siapa yang masih ingat lagi, kan, berkenaan dengan berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Surah Al-Ghafir ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kau doa, aku akan makbulkan. Kadang-kadang kita tanya, kenapa bila aku berdoa Allah tak makbulkan? Tuan-tuan dan puan, saya ulang balik, Allah bukan tak makbulkan doa kita, tetapi Allah nak bagi pada 3 keadaan ini, tuan-tuan dan puan. Yang pertama, Allah akan makbulkan doa kita pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga kita doa, ya Allah, berikanlah kekuatan pada aku untuk aku berbicara hadapan kamera pada hari ini. Alhamdulillah, saya dapat bercakap dengan baik, maka Allah telah kabulkan doa saya pada waktu itu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, Allah akan kabulkan doa kita pada waktu yang kita sendiri tak jangka, pada waktu yang kita tak sangka. Sebagai contoh, katakan niat saya untuk seorang guru sebagai contoh. Kan waktu saya masih bersekolah, saya nak jadi seorang guru. Adakah esok terus saya jadi seorang cikgu? Jawapannya dah tentu tidak. Mungkin 10 tahun, 15 tahun akan datang, barulah saya menjadi seorang guru. Nampak tak? Allah memakbulkan doa kita pada waktu terbaik, pada waktu yang kita tak jangka-jangka. Yang ketiga, bila Allah tak makbulkan doa kita di dunia, Allah akan makbulkan doa kita di akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan dan puan, pada malam-malam sepertiga malam ini, apabila kita bangun solat tahajud, Allah sendiri nak berbicara dengan kita. Katanya ialah, apabila siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan untuknya. Siapa yang minta, aku akan berikan kepadanya. Dan siapa yang mohon keampunan kepada aku, maka aku akan ampuni dia. Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan, ini bukan saya sebut.
Ini bukan kawan-kawan kita yang sebut, bukan mak ayah kita sebut, bukan guru besar pengetua kita sebut, tetapi Nabi SAW sebut, Allah sendiri menyebut, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku akan bagi, siapa yang mohon keampunan insya-Allah aku akan ampunkan. Tuan-tuan dan puan, subhanallah, tabarakallah. Bagaimana kelebihan menunaikan solat ini, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Bagaimana kita nak menjemput kegembiraan, nak menjemput kebahagiaan ini dengan cara kita bersolat. Tuan-tuan dan puan, apabila kita bersolat, itu adalah waktu paling dekat kita dengan Tuhan. Bila waktu paling dekat? Yes, waktu kita solat itulah. Dan waktu mana yang paling dekat? Waktu kita bersujud. Sebab apa tuan-tuan, bila kita bersujud itu tandanya kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sebab itu bila kita minta, kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kita puji Allah. Ya Allah, bagilah aku, ya Allah. Barulah kita minta. Bukan, Allah, bak sini, ya Allah, bak sini. Sama juga kalau kita minta mak ayah kita, mak, RM10 mak. Apa ni mak? Takkan tak bagi RM10? Agak-agak apa yang mak kita bagi? Bukan RM10. Ni 10 jari. Pang! Tuan-tuan, murid-murid sekalian, minta itu ada adabnya. Sama juga dengan bila kita nak minta kepada Allah Subhanahu Taala, mintalah dengan cara yang baik. Pada waktu bila? Pada waktu solat. Tuan-tuan dan puan, selepas kita bangun solat tahajud, kan, tambah lagi 2 rakaat apabila azan subuh berkumandang. Tuan-tuan dan puan, solat itu kita namakan sebagai solat qabliyah ataupun solat sebelum solat subuh. Pahalanya macam mana? Weh, tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bercerita tentang pahala ni, subhanallah, tabarakallah, tak terfikir kita, tuan-tuan dan puan, tak terbayang kita kenapa Allah nak bagi pahala macam ni punya banyak dekat kita dengan hanya kita menunaikan solat saja. Kan, antara kelebihan kita menunaikan solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, tak banyak tuan-puan, 2 rakaat saja. 2 rakaat buat solat tahajud, 2 rakaat solat sunat sebelum sembahyang subuh. Apa dia? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Maksudnya 2 rakaat menunaikan solat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Senang ke susah tuan-tuan dan puan? Bunyinya macam senang kan? Sebab itu Allah boleh bagi. Jawapannya susah tuan-tuan dan puan. Saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan, kan saya sendiri, minggu ni berapa kali kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Saya sendiri bukan belum sebab terbangun waktu azan. Jadi kan macam itulah tuan-tuan. Nampak tak? Benda senang aja sembahyang sunat 2 rakaat, tapi nak buat itu susah tuan-tuan. Sebab itu Allah bagi pahala dia sangat banyak, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, mulai hari ini, apa kata, kalau kita tanamkan azam, kita istiqamah untuk menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum solat sunat subuh ni tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan, kalau kita nak bercerita tentang pahala ini, yes, Allah ada sebut dah pahala sekian dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan, ingat, dengan pahala yang kita ada ini belum tentu menjamin kita untuk masuk ke syurga. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita nak bandingkan dengan para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu, kan, mereka yang bersama dengan Nabi, kan, kita tengok bagaimana mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk Islam. Kita tengok salah satu contoh yang boleh saya bagi adalah Hanzalah. Tuan-tuan, kan, bagaimana kita tahu Hanzalah ni siapa? Kan seorang sahabat Nabi. Malamnya dia berkahwin, kemudian waktu pagi mendapat seruan jihad, dia pergi berjihad itu tanpa sempat untuk mandi, sebelum sempat untuk mandi junub, tuan-tuan dan puan. Akhirnya apa berlaku? Beliau syahid dan jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Nampak tuan-tuan dan puan? Itulah orang yang layak untuk masuk ke syurga. Kita baru solat sunat 2 rakaat dah harapkan syurga. Mana mahu? Tuan-tuan dan puan,
Sebab tu saya sebutkan, kalau nak harapkan dengan amal ibadah kita yang tak seberapa, katakan kita banyak sedekah, banyak mana kita sedekah tuan-tuan dan puan? Nak dibandingkan dengan sahabat Nabi yang sanggup menjual harta mereka sewaktu untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dijual semua harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah, untuk meningkatkan syiar Islam, kan. Yes, mereka layak untuk mendapat syurga. Kita ni tuan-tuan dan puan, setiap Jumaat RM1 sehari, RM1 setiap Jumaat, RM1 setiap Jumaat. Itu pun kita masih lagi nak mengharapkan syurga ke? Malu. Bukan tuan-tuan dan puan, saya sendiri tuan-tuan. Saya cerita ni semua pengalaman saya tuan-tuan. Malu saya nak minta kepada Allah, ya Allah bagi aku masuk syurga ya Allah. Kan? Nabi dulu solat tuan-tuan sampai bengkak kaki baginda. Orang yang confirm masuk syurga, kan tuan-tuan orang yang confirm masuk syurga pun solat macam tu. Ini kan pula kita. Tak payah tengok banyak-banyak lah tuan-tuan puan. Kalau kita belajar di universiti, saya kira pasti tuan-tuan puan kalau belajar di universiti dapat relate dengan perkara ni, kan. Bila kita belajar di universiti, terutamanya di diploma dan ijazah, kan. Waktu ijazah kita akan ada subjek-subjek yang mungkin kita boleh gugurkan, kan. Nampak tak? Contohnya kalau kita pernah ambil subjek bahasa Arab di sekolah agama, kan. Apabila masuk ke peringkat diploma ataupun ijazah, kita dah tak perlu ambil bahasa Arab. Maksudnya subjek itu boleh digugurkan. Waktu subjek itu digugurkan itu pun, kan tuan-tuan dan puan, kita orang lain masuk kelas, kita boleh orang kata duduk berehat-rehat di hostel, di rumah dan sebagainya. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Bagaimana Nabi itu sendiri seorang yang telah dijamin masuk syurga, tetapi baginda tetap untuk menunaikan solat baginda. Kalau kita dah confirm masuk syurga, memang tak buat dah. Betul tak tuan-tuan? Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita tertanya, adakah Allah ini dekat dengan kita? Adakah Allah ini dekat dengan kita? Tuan-tuan dan puan, ya Allah, aku ni banyak buat dosa. Adakah aku ni jauh kepada Allah? Kan, adakah Allah dekat kepada aku dan sebagainya? Tuan-tuan dan puan, kalau nak tanyalah Allah ni dekat atau tidak, subhanallah tabarakallah, Allah ini sangat dekat dengan kita tuan-tuan dan puan. Cuma kita sahaja yang tak pernah terfikir tentang hal itu, kan. Bagaimana Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku, Allah ini dekat. Aku akan mengkabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tuan-tuan dan puan, bila kita buat dosa, betul kan, kita akan rasa jauh sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yakinan pastilah tuan-tuan, dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala itu, yakinan pastilah insya-Allah Allah akan mengampuni diri kita, kerana Allah itu sangat dekat dengan kita tuan-tuan dan puan. Seandainya apa-apa berlaku, seandainya ada perkara-perkara yang kita terfikir tentang diri kita, kan, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan agama, kan, yakinan pasti, percayalah bahawa Allah itu sangat dekat, dan kita sendirilah yang mencari Allah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, kita perlu rasa positif, kita perlu yakin kepada Allah. Ingat, setiap apa yang berlaku itu akan ada hikmahnya. Kita yakin dan pasti perlu rasa positif, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Baik tuan-tuan dan puan, apa yang saya sampaikan pada hari ini bukanlah yang terbaik untuk saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan, tapi juga sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah jika ada rezeki kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.
TV KPM